warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulmatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lamu wa la a'lam, innaka ta'lamul ghuyub. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alhu hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahi walil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan-tuan Imam, Tuan Muazzin, barisan Alijatul Qasir Masjid Al-Hasanah, seterusnya sidang hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang menjadi tetamu Allah pada pagi yang begitu berkah, yaitu pada pagi Sayyidul Ayam. Sebagaimana yang telah pun dijanjikan untuk kita membicarakan tentang satu bab ataupun satu topik yang mungkin kita melihat perkara itu remeh, perkara itu kecil, tetapi ianya tidaklah kecil di sisi Allah dan Rasulnya, yang mana untuk kita menghidupkan ataupun untuk kita menjadikannya sebagai amalan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana kita tidak tahu amalan manakah yang akan diterima oleh Allah. Mungkin amalan yang kecil itulah yang menyebabkan kita menggapai syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah kita hendak menjadikan amalan itu sebagai satu yang dibesarkan, kerana ia datang daripada junjungan besar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu ingin saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru hijrah, ma'al hijrah yang telah pun berlalu setengah daripada tahun baru hijrah, yaitu bulan Muharram permulaannya. Dan apabila kita membicarakan tentang bulan ataupun tahun yang bertukar hijrahnya tahun itu, maka kita akan kaitkan dengan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Maka dengan itu perlu juga kita mengambil cakna tentang bulan-bulan hijriyah, sebagaimana kita mengambil berat kepada tahun ataupun bulan Masihi, Januari, Februari, Mac, April sampailah Disember. Kerana di akhir zaman ini, terutamanya kepada generasi yang ada pada hari ini, mereka telah lupa tentang bulan hijriyah itu yang bermula pada bulan Muharram, diikuti dengan bulan Safar, kemudiannya akan diikuti dengan bulan Maulid, iaitu bulan Rabiul Awal, kemudiannya Rabiul Akhir, kemudiannya Jamadil Awal, Jamadil Akhir, seterusnya sampailah kepada bulan Zulhijjah. Ini yang tidak diambil cakna oleh sebahagian daripada mereka, sehingga mereka tak tahu adanya bulan Islam yang adanya Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Yang dia tahu tahiyat awal, tahiyat akhir, ataupun kekasih awal, kekasih akhir, Jamal Abdillah. Itu yang kita. Maka kita ambil beratlah sebagai orang Islam.
Maka kitab daripada la takhiran mina ma'ruf fi syai'a ini janganlah sekali-kali anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang pernah kami khatamkan beberapa kali, bukan sekali, bukan dua kali, tetapi beberapa kali bersama dengan guru kami, yaitu Al-Alam Ma'alim dan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makiyah Bizullah Ta'ala. Maka sangat patut untuk kita bicarakan perkara ini agar menjadi faedah ataupun ibrah manfaat kepada kita semua, agar kita dapat menjalankan kehidupan itu dengan berpegang teguh apa yang telah dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Bab yang pertama membicarakan tentang peranan seorang muazzin. Muazzin ini kita sebut sebagai Bilal, Tok Bilal yang melantunkan azan, ataupun peranan sebagai imam dan juga makmum. Sebagaimana Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ja'ala rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang kepada Nabi, maka dia berkata kepada Nabi, "Allamni awdurni ala amalin yudkhiluhil jannah." Ajarkan aku satu amalan ya Rasulullah, agar aku itu dimasukkan ke dalam syurga. Maka Rasulullah mengatakan, kun muazzina, yaitu jadilah engkau orang yang mengumandangkan azan. Itu di dalam hadis ini meletakkan peranan muazzin itu sebagai peranan yang sangat besar. Jadilah kamu seorang yang mengumandangkan azan, jadi muazzin. Jadi sahabat tadi mengatakan, la astati'u, aku tidak mampu ya Rasulullah. Mungkin suaranya kurang merdu, mungkin suaranya kurang nyaring, sebagaimana nyaringnya suara muazzin kita tadi itu. Maka Rasulullah mengatakan, qul imama, kalau kamu tidak mampu, jadilah kamu imam. Itu peringkat yang kedua, kerana muazzin inilah yang diberi amanah untuk menjaga waktu, sehingga kan berkeliaran syaitan lari apabila mendengar azan yang dilantunkan. Lalu orang-orang beriman akan datang mendatangi tempat yang dilantunkan azan, dan mereka yang melakukan aktiviti juga akan terhenti dengan dengar lantunan azan tadi itu. Jadi kalau tidak boleh menjadi muazzin, jadilah imam, kata Rasulullah. Begitu juga dia mengatakan, la astati'u, aku tidak mampu. Mungkin dia tidak menghafal beberapa surah-surah untuk menjadi imam. Kerana imam ini al-imam min damin, imam ini penjamin. Kesempurnaan solat makmum bergantung kepada kefakihan seorang imam yang memimpinnya. Maka dia tidak mampu, la astati'u katanya. Maka apabila dia tidak mampu untuk menjadi muazzin, jadi makmum, maka Rasulullah mengatakan, faqum bi azail imam. Kalau kamu tidak mampu, berdirilah engkau di samping imam, yakni menjadi makmum. Jadi itu di antara ganjaran bagi kita yang datang di masjid ini untuk berdiri bersama-sama dengan imam, mengikut imam di dalam solat. Kalau tak mampu menjadi muazzin, jadi imam. Jadi imam tak mampu, jadi makmum. Jadi makmum juga tak mampu, lebih baik tuan-tuan sambung. Itu saja. Itu tak sanggup nak datang masjid untuk kita semayang. Kalau tak mampu kita berdiri, kita duduk. Tak mampu duduk, kita baring. Itu semayang berjemaah itu satu tuntutan. Baik. Kerana azan ini yang dilantunkan oleh muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ada keutamaannya. Sebagaimana Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh bersabda, idza uzzina fi qaryatin amanaha Allah azza wa jalla min azabihi dzalikal yaum, apabila dikumandangkan suara azan pada satu kampung ataupun satu tempat, Allah akan mengamankan dari azabnya pada hari itu. Maka tempat itu akan mendapat keberkatan. Tempat itu akan mendapat keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada malapetaka, daripada musibahnya. Walaupun
kita itu solat di rumah. Mungkin ada di antara kita itu ada keuzuran tidak mampu untuk hadir ke masjid dalam waktu-waktu tertentu. Jangan kita tinggalkan azan. Kerana azan ini merupakan syariat. Sehingga Nabi berkata kepada sahabat, walaupun engkau bersama dengan kambing engkau seorang diri berada di puncak bukit, apabila nak mendirikan solat maka kumandangkanlah azan. Itu besarnya. Jadi kita peringatkan kepada beberapa tempat, kadang-kadang ceramah maghribnya panjang sekali. Lalu dia skip azan tu. Jangan di skip azan. Azan ini merupakan syariat. Dan di saat dilantunkan azan itu, larinya syaitan terkentut-kentut dengan kentut yang begitu nyaring kerana tidak mahu menjadi saksi di hadapan Allah nanti kerana mendengar azan. Kerana lantunan azan ini merupakan syiar. Dan orang yang menjawab panggilan azan itu juga akan dijanjikan syafaat daripada Nabi SAW. Macam mana nak menjawab panggilan azan tadi itu? Jadi kita ubah daripada yang biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana yang dilantunkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama juga kita menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat dilantunkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita tambah sedikit agar dapat pahala di sisi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Jangan kedekut untuk kita berzikir kepada Allah, untuk memuji kepada Allah. Begitu juga lantunan yang kedua. Apabila dilantunkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kebiasaannya kita akan menjawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita tambah, untuk kita tambah nilai daripada ibadat kita. Kita menjawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinna wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu akan mendapatkan ganjaran yang lebih lagi. Sebagaimana kita itu tidak meremehkan kebaikan yang kecil yang telah diajar oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Baik, keutamaan membangunkan masjid. Ini masjidnya besar, dibangunkan oleh individu ataupun kerajaan ataupun orang-orang yang berinfak. Ada di antara masjid yang dibina oleh individu. Semalam saya mengajar di Surau An-Nur RHB Center Jalan Tun Razak. Jadi sebelum tu saya sempat tanya, bukankah Rashid Hussein itu yang pengasas ataupun yang saham terbesar dalam RHB itu telah membina masjid di Sendayan, masjid besar, Masjid Sendayan dan Masjid Husain di Seremban. Itu dua masjid yang dibina. Begitu juga dengan Syed Bukhari yang membina begitu banyak masjid di negara ini. Itu masjid yang besar. Jadi kalau kita tidak boleh membina masjid, maka kita mengimarahkan masjid. An Abi Dzar radhiyallahu anhu ta'ala menyebutkan bahawa Rasulullah bersabda, man bani lillahi masjidan qadra muhasil qatah banallahu lahu baina fil jannah. Siapa yang membangunkan masjid sekadar sangkal burung menunjukkan kecilnya, walaupun kecil, ada masjid yang kecil yang hanya muat beberapa orang. Kalau dulu ada masjid-masjid yang agak kecil. Kerana Allah, kerana dia membina masjid itu kerana Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di syurga. Jadi kalau kita tidak boleh membina masjid, kita cari orang yang sedang membangunkan masjid. Ini banyak untuk kita berinfak. Mungkin daripada saham, satu batu bata yang kita infakkan ataupun satu kampit simin yang kita hantarkan itu dijadikan simin untuk setiap orang sujud setiap hari, itu mendapat ganjaran pahala sampai akhirat besok. Jadi kita ambil daripada kelebihan-kelebihan yang dibangunkan masjid, dibangunkan musala, dibangunkan pesantren. Itu di antaranya tempat-tempat orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang yang sujud kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada apa yang kita
sumbangkan itu akan mendapat ganjaran di sisi Allah. 2 rakaat solat lebih baik daripada dunia beserta isinya telah kita lakukan, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabri. Rasulullah melewati satu kuburan, lalu Rasulullah pun bertanya, man sahibil hadzal qabri, kubur siapa ini? Lalu sahabat pun bertanya, fulan, ini kubur si fulan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, raqatani hadda ila hadha min baqiyati dunyakum, yakni 2 rakaat lebih dia senangi daripada sisa dunia kamu ini, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lagi selepas pada zuhur, 4 rakaat iaitu sebelum asar, itu memang bukan muakkad, 2 rakaat lagi selepas daripada maghrib, 2 rakaat lagi selepas daripada isyak. Ada juga yang membuat 4 rakaat sekaligus dengan satu salam yang dijanjikan seolah-olah dia telah pun melaksanakan solat pada malam Lailatul Qadar. Itu iaitu mendapat ganjaran pahala. 2 rakaat itu hanyalah yang dibuatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita yang nak kita jaga ialah hati. Hati yang bersih, hati yang baik, hati yang sejahtera. Hati inilah yang menjadi raja untuk memerintah ke setiap anggota kita, terutama sekali lisan kita. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraqa safal awwala makhafata an yuzina ahadan ad'afa Allahu lahu ajral safil awwal. Siapa yang meninggalkan saf pertama kerana takut menyakiti seseorang, Allah akan melipat gandakan untuknya pahala saf yang pertama. Dia dah masuk dah saf pertama, tetapi memberi keutamaan kepada orang yang lain agar tidak disakiti orang tersebut ataupun tidak mengganggu orang yang ada di saf yang pertama. Lalu dia tidak mahu menyempitkan ruang. Memang kita itu dituntut untuk merapatkan saf, tetapi merapatkan saf itu perlu kita tahu, iaitu bahu membahu, kerana kapasiti bahu kita itu lebih besar daripada kaki. Itu di antaranya untuk kita bahu membahu. Jadi kalau terlalu sempit sehingga kan sukar untuk orang sujud, lalu dia tinggalkan saf yang pertama tadi itu, dia sembahyang di belakang, maka Allah SWT akan melipat ganda untuk orang tersebut pahala saf yang pertama, walaupun dia sembahyang di belakang. Jadi jangan lembut-lembut. Kalau kita dah terlewat dan sebagainya. Baik. Kemudiannya berpegang teguh dengan sunnah baginda Nabi SAW. Ini yang sepatutnya untuk kita hidupkan di akhir zaman ini. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atin syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rosak umatku. Di akhir zaman ini apa yang rosak? Maka baginya pahala 100 orang mati syahid walaupun satu sunnah. Di antaranya yang selalu kita lakukan ialah makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Air, minum. Ini kecil, bukan yang besar. Amalan yang setiap hari kita lakukan. Kalau tidak ada air, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan mati. Kita perlukan kepada makanan, kita perlukan kepada air. Jadi air ini yang kita minum, yang diajar oleh baginda Nabi SAW, sentiasa minum dengan tangan yang kanan. Kerana hadis menyebutkan fa inna syaitana yaqulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini ramai di antara mereka yang masih lagi menggunakan tangan yang kiri untuk makan dan minum. Kalau bulan Ramadan dia ikut sunnah, makan tamar dulu, tapi akhirnya dia minum dengan tangan yang kiri. Ataupun di saat dia sedang makan, ketika dia sedang makan itu berlumuran tangannya, baik dengan lauknya, dengan nasinya, dengan kuahnya, maka diajar kita ambil tangan yang kiri, kemudian diampu dengan tangan yang kanan, kemudian membaca bismillah, kemudiannya kita minum, dan jangan kita tiup di dalam bejana tersebut.
Itu di antara sunnah yang akan kita itu menghidupkannya. Di dalam hadis disebutkan syaitan akan mengikat tengkuk setiap hamba Allah 3 ikatan ketika dia tidur. Itu memang peranan syaitan. Di saat dia bangun daripada tidur, dia memuji kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena Allah telah menghidupkan dia daripada kematian yang kecil, maka akan terlepas satu ikatan. Kemudiannya dia berwuduk, terlepas satu ikatan. Kemudian dia melakukan 2 rakaat solat, akan terungkai ketiga-tiga ikatan, maka syaitan tidak akan dapat mengganggunya. Itu di antara yang diajar untuk kita menghidupkannya, sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Hidupkan di dalam kehidupan amalan kita. Kalau kita masuk masjid dengan kaki yang kanan, keluar daripada masjid kaki yang kiri. Masuk tandas kaki yang kiri, keluar tandas kaki yang kanan. Jangan disamakan masjid dengan tandas. Masuk masjid pun kaki kiri, kadang-kadang masuk tandas kaki kanan. Itu zalim namanya. Sampai kita tak tahu tempat yang mana yang sepatutnya kita muliakan. Rumah Allah ini rumah yang mulia. Untuk kita muliakan dengan yang mulia, iaitu kaki yang kanan. Baik. Kemudiannya tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat dalam apa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man lam yastaqbilil qiblah wa lam yastadbirha fi ghaiti kutiba lahu hasanatun wa mahya anhu sayyi'ah. Siapa yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya di saat buang air besar, dicatat untuknya satu kebaikan dan dihapuskan satu kesalahan darinya. Yang menjadi problem, yang menjadi masalah, kadang-kadang rumah yang kita beli itu tandasnya memang menghadap ke arah kiblat. Itu menjadi masalah. Tetapi apakah boleh? Maka ketika kami mengajukan persoalan ini kepada Tuan Guru ketika pengajian kitab Fatwa Imam Nawawi, maka kalau tandas itu tertutup, maka itu diboleh-bolehkan. Tapi jangan dalam keadaan kita itu buang air besar, dalam keadaan terbuka, menghadap ke arah kiblat. Itu yang dilarang. Iaitu kita berada di dalam tandas dan tertutup kesemuanya, ada pintunya, ada dindingnya. Itu tidak dikatakan menyalahi seseorang itu menghadap kiblat. Tetapi adabnya memang begitu. Maka masjid-masjid juga mesti menghindarkan daripada membuat tandas yang boleh kita melakukannya untuk dihindarkan daripada menghadap kiblat. Rumah-rumah yang telah kita beli yang disiapkan dengan tandas di dalamnya, kadang-kadang itu tidak dapat kita ubah dan sebagainya. Tetapi kalau kita boleh mengubahnya, itu lebih baik. Kalau orang-orang dahulu tandasnya di luar, itu orang-orang dulu. Saya orang kampung. Kampung dulu memang kalau nak buang air terpaksa bawa air, tandasnya di luar. Sebab apa orang-orang dulu buat tandas di luar? Sebab tak nak syaitan duduk bersama-sama dengan mereka di dalam rumah. Kerana tandas itu tempat syaitan. Orang dulu makannya di rumah, buang airnya di luar. Hari ini orang makan di luar, buang air di rumah. Itu terbalik pula. Dia makan di luar, di rumah tak makan lagi dah. Tapi kalau nak buang air, dia balik rumah. Itu dah terbalik. Itu di antaranya. Baik. Itu sebab orang-orang dulu itu sangat prihatin. Bukan sengaja, bukan dia tidak boleh buat tandas di dalam rumah, tetapi nak menjaga agar syaitan tidak duduk bersama-sama dengan mereka. Itu hikmah orang-orang dulu buat tandas di luar. Cumanya kalau di kampung memang kita dalam keadaan ketakutan. Tengah malam nak buang air kecil, jauh nak pergi. Itu memang kampung kami dulu macam tu. Diminta temankan. Baik. Khusyuk di dalam sembahyang, di antara ilmu yang pertama yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Taala, kata Rasulullah itu khusyuk di dalam sembahyang. Barangkali kamu masuk ke dalam satu-satu masjid, kamu tidak akan mendapati ada seorang lelaki pun yang khusyuk.
tetapi kita dapat untuk kita mengusulkan diri kita khusyuk. Al-Uqbah bin Umar radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahadi yatawaddu yatawaddu fayusihu wudu fayusalli rak'atayn yuqidu biqalbihi wa wajhihi 'alaiha illa wajabta lahu jannah. Sayyidina Uqbah bin Amir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari seorang yang berwuduk kemudian membaikkan wuduknya, iaitu menyempurnakan wuduknya. Bagaimana nak menyempurnakan wuduknya? Saya pernah buat, iaitu tentang tahsin ataupun tentang cara salu kama ra'aitumuni usalli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Daripada bermulanya wuduk sampailah untuk kita menyempurnakan sembahyang. Jadi wuduk itu mesti disempurnakan. Salah satu daripada jalan untuk mendapat kekhusyukan di dalam sembahyang iaitu dengan menyempurnakan wuduk. Jadi macam mana nak menyempurnakan wuduk itu? Yang pertamanya untuk kita berkumur-kumur. Kemudiannya untuk kita masukkan air sedikit di dalam hidung, dihembuskan, itu dibuang ke segala kotoran yang ada di dalam mulut dan hidung kita, bersiwak terlebih dahulu. Kemudian apabila kita mengambil air daripada kolam ataupun daripada pili, maka jangan kita lemparkan air ke muka kita, itu hukumnya makruh. Dimulai daripada ubun-ubun, disapukan ke seluruh kepala, ke muka kita, daripada atas disapukan. Kita pernah buat praktikal ini bersama tuan guru dalam program Cinta Ilmu di TV Al-Hijrah. Jadi jangan sampai kita itu berwuduk dalam keadaan tidak sempurna, iaitu wuduk itu membasuh muka, membasuh setiap anggota, bukannya membilas. Kerana ada di antara mereka buka paip, tangan dihulurkan saja, dibilas, kaki disepak-sepak air itu, dibilas, tidak dibasuh. Itu yang kebanyakannya wuduk tidak sempurna. Wuduk ini mesti disempurnakan. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, memang membasuh kepala itu cukup sekadar dengan menyapu pada sebahagian daripada kepala itu. Ambil air, sapu. Jadi orang kita memang kadang-kadang bertaklid betul. Kerana mazhab Syafi'i itu tidak mengapa. Jadi kadang-kadang songkok ataupun serban ataupun kopiahnya cuma diedakkan sedikit, dia ambil air. Tu orang kita punya cara. Sedangkan yang diajar oleh baginda Nabi SAW, kita tidak menyalahkan dalam mazhab Syafi'i kerana ada perkara-perkara yang memudahkan umat kita. Tetapi di dalam mazhab yang lain, mazhab Maliki, Hanafi dan sebagainya, begitu juga dengan Hambali, iaitu mengikut peraturan yang diajar oleh Rasulullah untuk menyapu keseluruhan rambut. Ambil air itu disapu daripada dua ibu jari, diletakkan pada pelipis kiri dan kanan kening kita, lalu diusap ke belakang, ditarik ke depan. Itu yang diajar. Itu yang diajar di dalam pondok-pondok pesantren, iaitu berwuduk caranya baginda Nabi SAW. Kerana kita nak setiap helaian rambut kita itu bercahaya di akhirat ini. Nanti kerana terkena wuduk. Takut-takut di akhirat nanti, orang daripada mazhab Hanafi, orang daripada mazhab Hambali, dia akan kenal kita. Ini geng-geng Syafi'i, ini rupanya sini saja percaya, yang lain tak percaya. Sebab itu saja yang dikenakan wuduk. Itu kita nakkan bercahaya keseluruhan rambut kita itu di akhirat nanti, kerana Rasulullah dia akan mengenali umatnya dengan cahaya wuduk. Baik. Kemudiannya dia solat 2 rakaat menghadap dengan segenap hatinya dan mukanya dan berkhusyuk, melainkan wajiblah baginya syurga. Itu sebab bab solat ini sangat penting. Apatah lagi untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita dengan mengikut sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Pada pengamatan saya, masih lagi ramai di antara mereka itu masih lagi tidak berubah bagaimana solatnya ketika waktu dia remaja sampailah umurnya semakin tua, masih lagi tidak tahu di mana sunat-sunat hai'ah itulah yang memberikan ganjaran pahala kepada kita.
iaitu sunat-sunat hayah yang untuk kita hidupkan, di mana Rasulullah berdiri tegak dengan sejengkal kakinya itu kedua-dua ibu jari dan ibu jari jemari kakinya kanan dan kiri menghadap ke arah kiblat sejengkal. Kemudian Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar, iaitu mengangkat tangan dan dua ibu jari hampir kepada cuping telinga dan direnggangkan keseluruhan jari jemari. Kemudiannya tunduk jari jemari itu tanda tunduk kepada Allah dan pandangan dia tetap pada tempat sujud. Ketika bila mengangkat tangan ini sunat? Ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk, ketika iktidal, ketika bangkit daripada tahiyat awal. Macam mana posisinya? Sebagaimana posisi di waktu kita itu takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika rukuk sama juga posisinya Allahu Akbar. Iktidal sama juga Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Berdiri daripada tahiyat awal Allahu Akbar, posisi sama. Jangan kita ubah-ubah. Waktu takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Nanti nak rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu ramai masih lagi tidak tahu cara-cara mengangkat tangan dengan benar yang diajar oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Baik, seruan azan dan saf yang pertama 7.25 kita berhenti, boleh kita sembahyang 2 rakaat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi nida'i wasaf al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahim alaihi la istahamu. Walau ya'lamu ma fi tahjiri la istaqbaqu ilaihi. Walau ya'lamuna ma fi amati masukhi la atawuhuma walau habwa." Andai kata orang mengetahui apa yang ada pada seruan azan dan saf yang pertama, seruan azan sebelum azan lagi dia telah berada di rumah Allah menunggu-nunggu, itu orang yang menunjukkan kerinduan cinta kepada Allah, nak bertemu dengan Allah, asyik dengan Allah. Kemudiannya seruan azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali mereka berundi, nescaya mereka akan berundi. Kalau diletakkan undian untuk mendapatkan saf yang pertama, itu memang akan dibuat kerana keutamaan saf utama di hadapan itu sangat besar, sehingga kan sahabat mereka itu berebut-rebut untuk mendapatkan saf yang pertama. Dan ada kata manusia mengetahui apa yang ada pada hijrah, nescaya mereka berlumba menujunya, iaitu hijrah pada akhir zaman ini. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tidak ada lagi hijrah selepas Fathul Mekah, selepas daripada pembukaan Mekah, yang adanya iaitu dengan jihad. Jihad yang macam mana? Jihad fi sabilillah pada akhir zaman itu menuntut ilmu, agar kita itu tidak menjadi jahil. Kerana untuk kita mengetahui setiap hukum hakam di dalam ilmu akidah, untuk kita membezakan antara Allah dan hadis ataupun makhluk, untuk kita benar-benar mengesakan Allah, itu di dalam ilmu akidah. Di dalam fikah pula, untuk kita mengetahui tentang sah ibadat kita itu berlandas apa yang dibuat ataupun yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kemudian dalam ilmu tasawuf, untuk kita membaikkan hati kita. 3 ilmu yang sangat penting untuk kita belajar. Kalau belajar fiqh tanpa tasawuf, hatinya akan menjadi keras. Itu orang yang belajar fiqh tanpa tasawuf. Kerana tasawuf ini melembutkan hati. Hatinya menjadi keras. Dia pantang tengok orang salah sikit, batal sembahyang. Itu tak ada tasawuf di dalam dirinya. Selalu menghukum ataupun mengeluarkan hukum kepada seseorang kerana hati itu tidak ada sifat rahmah. Baik. Kalaulah manusia tahu, maka mereka berlumba menujunya, dan andai kata mereka mengetahui apa yang ada pada solat isyak dan solat subuh, nescaya mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kalau dia tahu keutamaan solat subuh ini, sekarang memang tak yakin. Keyakinan ini bila? Setelah kita dibentangkan di akhirat nanti, setelah kita tahu apa keutamaannya itu, maka dengan itu penyesalan
akan ada pada diri kita. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya orang-orang yang berdosa itu tunduk di hadapan Allah seraya berkata, Rabbana abasarna, kami dah lihat, wa sami'na, kami dah dengar betapa pedihnya azab Engkau ya Allah. Kembalikan kami ke muka bumi, kami nak beramal, dah mati. Dah lihat azab Allah, baru nak datang masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dah terlambat. Tak ada lagi peluang lagi dah. Kalau di dunia ini masih lagi ada peluang. Di masjid saya, Masjid Rahimah Kampung Bandan, selalu saya tengok ada seorang tua yang dipimpin oleh anaknya. Setiap subuh anaknya akan memimpin ayahnya datang ke masjid. Terhebat seorang anak. Ada di antara mereka itu dalam keadaan buta. Namanya Sadeh. Kalau tak percaya, pergi di Kampung Bandan. Sentiasa dia itu buta dengan kadang tungkat, dia akan berjalan, kadang-kadang ada orang yang bagi tumpang. Tak pernah miss dia solat berjemaah, matanya buta kedua-duanya. Jadi kadang-kadang Allah perlihatkan kabar kita, orang-orang yang kurang kemampuan, tetapi mereka mampu mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana dengan kita yang mampu ni? Mata sehat, kaki sehat, tangan sehat, semuanya sehat. Tetapi di saat dia lantunkan azan, sehingga kan kita itu tidak mengetahui bahawa itu adalah perintah daripada Allah SWT, iaitu muazzin itu orang yang menjadi wakil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakil untuk menjemput kita, wakil untuk menjadikan kita itu mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak mendatangi masjid, itu akan menunjukkan betapa malangnya kita, sehingga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperumpamakan kita seumpama binatang ternak, iaitu orang-orang yang lalai. Bukankah itu disebut di dalam Al-Quran? Kisah daripada ibadat korban. 3 ekor binatang, 1 kambing, 1 lagi lembu, 1 lagi kerbau, ditambat di sebuah surau di padang rumput yang berada berhampiran surau untuk dijadikan korban nanti. Jadi pada masa waktu solat masuk, lalu datang sang muazzin untuk melantunkan azan. Di saat itu ketiga-tiga binatang tadi itu sedang leka meranggut rumput, sedang makan. Lalu Tok Bilal tadi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut kambing tadi itu ketika makan mendengar suara azan terlalu kuat. Jadi kata kambing tadi itu, suara apa tu? Sehingga kan aku nak makan pun tak senang. Tu kambing kata. Tok Bilal bagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kambing tanya pada lembu, tu suara tu panggil engkau ke lembu. Lembu kata bukan. Aku dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seadanya. Bukan aku dituntut untuk pergi ke tempat itu. Jadi kalau aku bukan dipanggil, kata kambing, engkau juga bukan dipanggil, kita tanya kepada kerbau. Jadi kambing tanya kerbau, bang, tu suara yang kuat daripada surau tu, hayya ala salat. Jadi kuat suara tu. Bau, tu panggil abang tu bang. Bang, kata kerbau. Kalau kalian yang 2 ekor bukan dipanggil, aku juga sama macam kalian. Akhirnya selesai daripada azan yang dilantunkan oleh muazzin tadi itu, La ilaha illallah. 3 ekor binatang itu nampak hanya beberapa kerat manusia pergi ke tempat yang dilantunkan azan. Yang lain ada masih lagi duduk di kedai kopi, masih lagi sibuk dengan urusan dunianya bersukan, masih lagi ada yang sibuk basuh cuci kereta, ada yang sibuk melayan kereta anak di rumah dan sebagainya. Jadi tanya kambing kepada lembu,
Kenapa kita tengok hanya sebahagian saja pergi, yang lain tidak pergi. Jadi kata lembu, agaknya yang tak pergi itu macam kita juga. Ini yang Allah perumpamakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Di mana Allah SWT sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam itu banyak daripada jin dan manusia. Kerana apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, dia ada hati tetapi tidak mahu memahami ayat-ayat Al-Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dia ada mata tetapi tidak mahu melihat dan bukti daripada bukti keesaan Allah SWT. Kemudiannya dia ada juga telinga, walahum a'yunun la yasma'una biha, ada telinga tapi tak mahu mendengar nasihat, teguran, ajaran, panggilan azan. Sedangkan Allah mengatakan ulaika ka'al-an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun, mereka itu seumpama binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi kita nak membezakan antara diri kita, jangan sampai kita itu diumpamakan dengan binatang ternak. Yang terakhir insyaallah, memungut kotoran daripada masjid. An Abdul Abbas radhiyallahu taala anna mar'atan kana taltuhu qad zamila masjid qafiyat falam yu'zan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila fiha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tamaitu fazinuni. Sesungguhnya ada seorang wanita memungut kotoran pada masjid, jemaah wanita di zaman Rasulullah. Kerjanya bila ada kotoran dia ambil, letak kat tangan, ambil simpan, nanti simpan dalam poketnya ataupun bagnya, nanti keluar pada masjid dibuang di dalam tong sampah. Jadi maka wanita tersebut pun wafat dan Rasulullah SAW tidak tahu tentang kewafatan setelah dikuburkan wanita itu. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada sahabat, apabila ada seorang yang wafat, beritahulah aku. Lalu Rasulullah SAW pergi ke kuburnya dan solat di kubur wanita tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, inni ra'aituha fi jannati lama kanat taluzul faza minal masjid. Sesungguhnya aku melihat wanita ini di syurga dengan sebab dia memungut kotoran di masjid. Itu saja, masuk dalam syurga. Hanya memungut kotoran di dalam masjid, itu ganjarannya diberikan syurga. Kecil saja, tidak besar. Jadi kadang-kadang seseorang itu masuk syurga bukan kerana amalannya yang besar, tetapi kadang-kadang amalannya kecil. Mungkin dia menyelamatkan seekor semut daripada lemas. Mungkin dia membersihkan rumah Allah. Itu sebab jangan kita pandang remeh orang yang bekerja sebagai tok siap, yang mencuci tandas, yang membersihkan tandas, yang membersihkan kipas, yang mevacuum masjid. Itu kadang-kadang ganjarannya sangat besar di sisi Allah SWT kerana menjaga rumah Allah dan memberi keselesaan kepada orang yang datang di rumah Allah untuk mendapatkan kebersihan. Jadi itu yang kita dapat sampaikan. InsyaAllah akan kita sambung daripada kitab Takhiran Minal Mi'rub Syai'ah ini. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita. Mudah-mudahan kita senantiasa teguh dengan iman kita ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita dan kita mendapat ganjaran di sisi Allah SWT di atas kehadiran kita pada pagi ini, dan juga melapangkan waktu demi kerana Allah. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.